Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna wa sa'ba idha syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya, taufik dan inayahnya dapat pada malam ini kita bertemu bagi meneruskan kuliah pengajian dari kitab Wiqayatul Insan Minal Jin Wasyaitan, penjagaan manusia dari jin dan syaitan. Kitab ini ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali, hafizahullah ta'ala. Semoga kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada malam ini kita nak menyambung lagi, yaitu kedudukan manusia dan jin. Manusia lebih mulia daripada kalangan jin. Ini berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala, walaqad karramna bani Adam, dan sesungguhnya kami telah muliakan anak cucu Adam. Bahkan apabila Adam dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah mengangkat kedudukan Adam sebagai manusia melebihi golongan jin.
di mana Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemuliaan yang pertama apabila Allah menyatakan, dan ingatlah tak kala Tuhan kamu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan jadikan di atas muka bumi khalifah, yakni Adam dilantik sebagai khalifatul ard, iaitu khalifah di atas muka bumi. Kemudian Allah Ta'ala memuliakan lagi Adam dengan Allah perintahkan sekalian para malaikat termasuk iblis untuk sujud menghormati Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah tak kala kami berfirman, sujudlah kamu semua kepada kepada Adam, kepada malaikat. Maknanya Allah berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Kesemuanya sujud kecuali iblis. Dienggan dan ditakbur, ditergolong di kalangan golongan yang engkar. Dua, kemuliaan yang Allah kurniakan kepada Adam. Kemuliaan yang seterusnya, Allah Ta'ala memasukkan Adam ke dalam syurga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Dan ingatlah tak kala kami berfirman, wahai Adam, masuklah dan isteri kamu ke dalam syurga, makanlah kamu berdua apa yang kamu berdua nak makan, janganlah kamu dekati pohon ini, sesungguhnya kamu akan tergolong di kalangan orang-orang yang zalim. Jadi Allah Ta'ala masukkan Adam ke dalam syurga, tempat yang paling mulia. Ini merupakan kemuliaan awal yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Adam, daripada melantik Adam sebagai khalifah di atas muka bumi, kemudian memerintahkan sekalian malaikat termasuk iblis untuk menghormati Adam, sujud menghormati Adam, bukan sujud menyembah, sujud menghormati Adam. Kemudian Allah telah masukkan Adam ke dalam syurga bersama isterinya Hawa alaihi wassalam. Namun begitu, ialah syaitan iblis ni dia tak puas hati dan mencari jalan macam mana nak mengeluarkan Adam dan Hawa dari syurga dengan menghasut kedua-dua mereka untuk makan buah yang dilarang, yang dikatakan oleh syaitan kepada Adam dan Hawa, makan jadi kekal dalam syurga. Sebenarnya tak kekal, kan? Fa azallahum asyaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Di mana syaitan ataupun iblis telah menggelincirkan kedua-dua mereka, lalu mereka keluar daripada syurga, turun ke dunia lah, ke atas muka bumi. Dan sebagaimana kita tahu bahawanya Adam turun ke India, bukan Gunung Jerai, bukan Gunung Jerai. Adam turun ke India, manakala Hawa turun ke Jeddah. Jeddah tu sebab nama Jeddah tu ialah nenek, sempena dengan turunnya Hawa ke Jeddah. Dan pertemuan Adam dan Hawa itu berlaku di Jabal Rahmah, di Padang Arafah. Itu yang riwayatnya, tuan-tuan. Bukan turun di Gunung Jerai. Tak ada apa-apa kelebihan Gunung Jerai ni, tuan-tuan. Tak ada apa-apa. Nak pergi, pergilah. Saya pun dah pergi dah. Memang tempatnya menarik. Siapa-siapa nak release tension, kan, nak melapangkan fikiran,
sebab dia kawasan bukit gunung. Dia tenang tuan-tuan, situ tenang lah. Kawasannya pun cantik, chalet cantik. Kalau tidur 2-3 malam tu maknanya sejuk samalah. Kena bawa orang rumah sekali lah tuan-tuan kan. Baru dia menarik sikit lah kan. Itu pergi melawat, melancong kan. Tidak ada ritual yang tertentu, tak ada. Tidak ada ritual yang tertentu yang lebih, tak ada. Yang lebih kat mana tuan-tuan? Lebih 3 buah masjid yang disebut la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid, al masjidil haram wa masjidil aqsa wa masjidi hala. Jangan kamu sungguh berjalan melainkan ke 3 buah masjid. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Al-Aqsa di Palestin, dan Masjid ini yakni Masjid Nabawi di Madinah. Ni 3 buah masjid ada kelebihan. Tuan-tuan, ini tempat yang memang Nabi suruh pergilah bersungguh-sungguhlah, berulang-aliklah, keraplah berulang-alik ke 3 buah tempat ni tuan-tuan. Masjid Haram, Masjid An-Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Kemudian yang lain-lain tu masjid-masjid tu semua mulia belaka lah kan. Maknanya masjid yang paling mulia Masjid Haram, kemudian Masjid An-Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Kemudian masjid-masjid yang lain tu biasalah, samalah. Dan dia tempat tu, sebab tempat yang paling mulia di atas muka bumi adalah masjid tuan-tuan. Kita sedang berada di tempat yang mulia sekarang, tempat kita beribadah. Ini merupakan masajidullah, rumah Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ayakunu minal muhtadin. Allah sebut hanya orang-orang yang memakmurkan, mengimarahkan rumah-rumah Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang mendirikan salat, yang mengeluarkan zakat, yang tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Semoga mereka tergolong di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk. Ni kita sedang berada di tempat yang paling mulia, tempat beribadah. Itu sebab tuan-tuan, kubur bukan tempat beribadah. Setengah orang dia pergi kubur beribadah, baca Quran, berzikir, berdoa di sana, meminta sesuatu melalui ahli kubur yang telah pun meninggal dunia. Ini merupakan suatu amalan bid'ah, bahkan boleh membawa kepada syirik. Ziarah kubur ni tuan-tuan untuk tujuan mengingati mati, bukan untuk kita beribadah di situ. Nabi kata, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa inna tudzakirukumul maut. Aku pernah menghalang kamu, menegah kamu daripada ziarah kubur, maka ziarahilah kubur, dan dia dapat untuk mengingatkan kamu tentang kematian. Maknanya kita ziarah kubur itu untuk ingat mati. Dan bila kita ingat mati, kita akan melakukan bekal amalan soleh untuk akhirat kita. Tu tujuan dia kan. Bila kita ziarah kubur, kita ucapkan salam kepada ahli kubur, kita doakan mereka, bukan mereka doakan kita. Assalamualaikum ya ahlad diyar kubur wa inna insyaallah bikumul lahikun. Dan selamat sejahtera kepada ahli penghuni kubur, sesungguhnya kami insya-Allah akan menyuti kamu semua. Tu kita ucapkan salam, doakan mereka, bukan mereka doakan kita. Mereka dah mati dah, dia pernah doa apa kan? Masih hidup bolehlah kita minta dia doakan kita kan. Kalau dia seorang yang saleh, jumpa dia, minta dia doakan kita. Itu masa bila? Masa dia hidup. Bila dah meninggal ni tuan-tuan, tak ada apa lagi dah, tak ada apa lagi dah. Kita yang doakan dia. Dia tak ada apa dah dengan kita ni tuan-tuan. Dia berada di alam barzah dah, alam barzah dah.
Itu tempat bukan tempat ibadah. Setengah orang pergi beribadah di situ, kan, pergi buat ritual-ritual yang tertentu. Ini semua karut, tuan-tuan. Itu sebablah, tuan-tuan, makam Rasulullah Allah pelihara daripada perkara-perkara khurafat, syirik dan juga bid'ah. Sebab itu dia tidak dikebumikan di Baqi', tuan-tuan. Kalau dia kebumikan di Baqi', dah tentu orang kerumun untuk buat ritual yang tertentu. Maka sebab itu dijaga, dipagar makam Rasulullah, supaya tidak ada orang buat perkara yang menyesatkan, yang tak diajar dalam Islam ni, tuan-tuan. Tu cuba kalau tu sebab tu kan makam Tok Guni Aziz dipagar, kan, sampai ada orang ambil tanah kubur tu buat ambil tabarruk lah, makna keberkat lah maknanya. Pagar Tok Guni Aziz punya kubur, tuan-tuan. Tak nak orang buat benda-benda yang syirik. Macam-macam hal orang kita hari ni pelik-pelik, kan. Benda-benda pelik yang tiada ajar ni yang dia pernah buat. Sebab tu kita tak, tempat beribadah kita di masjid, rumah Allah ni tempat beribadah, bukan di kubur tempat kita beribadah. Silap hai bulan, kan. Tapi inilah golongan-golongan yang mereka-reka dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tak diajar dalam Islam, tuan-tuan. Ada yang pitaf, ada pitaf ke makam Nabi Nuh pun ada. Siap tawaf makam Nabi Nuh, tuan-tuan. Ada golongan ramai tu dekat Yaman, kan, dikatakan, tak tahu, wallahu alam, tuan-tuan. Makam yang disepakati oleh ulama ialah makam Rasulullah satu ya. Makam-makam selain Rasulullah tidak ada suatu ketepatan dan kesepakatan itu makam Nabi sekian-sekian. Tak. Hanya makam Nabi Muhammad makam yang betul disepakati tempatnya, tuan-tuan. Adapun makam Nabi-Nabi yang sebelum Nabi Muhammad tidak disepakati. Itu mungkin makam siapa, mungkin dia, mungkin tidak. Kan, dikatakan makam Nabi Nuh, berapa lama dah Nabi Nuh meninggal dunia, tuan-tuan. Dikata makamnya berada di Yaman. Pakat keliling makam tersebut, pakat tawaf. Orang tawaf di Baitullahil Haram, bitawaf dekat makam Nabi Nuh, tuan-tuan. Tak kesesat mereka ni, kan. Payah cakap nak kata apa, kan. Maka sebab itu kita jangan turut benda-benda yang karut marut, kan. Buat hak man Nabi ajar tu pun dah cukup dah, lengkap, sempurna, dan pasti diterima oleh Allah, tidak ditolak, tuan-tuan. Sebab Nabi bawa merupakan suatu daripada Allah Ta'ala, wahyu daripada Allah. Adapun yang lain daripada Nabi ni, tuan-tuan, belum tahu lagi kesahihannya dan penerimaannya daripada Allah Ta'ala. Apatah lagi benda-benda yang dipereka-reka, yang dicipta dan sebagainya lah. Macam-macam sekarang ni, tuan-tuan. TikTok tu macam-macam, keluar macam-macam lah, kan. Yang terbaru pula apa, Menara Fir'aun tingginya 15 km. Tinggi tu. Menara Fir'aun 15 km, lebih tinggi daripada Gunung Everest. Ada pula. Mana Menara Fir'aun? Tak ada, tidak disebut dalam apa-apa nas Al-Quran, As-Sunnah. Tak ada. Tak ada kitab Israiliyat pun tak ada. Mari mana entahlah, sengaja-ngaja nak bagi tahu Menara Fir'aun itu apa. Untuk apa nak bagi tahu kata Menara Fir'aun tu ianya tinggi setinggi 15 km? Woi, panjang, tinggi sungguh, tuan-tuan. Tak masuk akal langsung, kan. Sekarang ni menara yang paling tinggi Burj Khalifah, kan, lebih kurang 1 kilo, berapa kilometer Burj Khalifah tinggi dia, kan. Itulah tinggi sekali yo, Burj Khalifah, kan. Tak sampai berapa kilometer, kan. Ini sampai 15 km. Woi, tinggi yo. Gunung Everest berapa kilometer? Gunung Everest. Gunung Kinabalu apa? Hampa tak ambil
Gunung Kinabalu berapa kilometer? 5 kilometer dah. Cuba tengok Gunung Everest berapa? Gunung Kinabalu. Itulah. Ini macam-macam benda-benda yang pelik-pelik ni tuan-tuan. Kan? Tapi alhamdulillah lah dah mengaku dah. Minta maaf dah. Mana? Gunung Everest 8 kilo. 8 kilo. Tinggi lah tu. Kan? Ada tinggi lagi pada tu ke? Nak buat bangunan? Tak ada sampai bangunan yang boleh tinggi daripada Gunung Everest tu. Kan? Baik. Jadi balik kepada nak sebut tadi kemuliaan manusia ni tuan-tuan, lebih mulia daripada jin dan malaikat. Syarat, kena ada syarat juga. Syarat bila beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka manusia lebih mulia daripada malaikat dan jin. Tapi seandainya manusia itu jahat, tidak beriman kepada Allah, lebih rendah dan hina daripada malaikat dan jin yang saleh, jin yang beriman. Jin yang beriman lebih mulia daripada manusia yang tidak beriman. Tapi secara umumnya manusia itu lebih mulia daripada kalangan jin dan malaikat. Itu dia punya umumnya. Bila mana? Bila dia beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dia melakukan amal saleh, dia lebih mulia. Lebih mulia. Tapi seandainya tidak, maka malaikat lebih mulia lah. So, malaikat ni dia tidak pernah melakukan apa dosa pada Allah. Maksum. Maksum sebab apa? Malaikat ni dia ada akal semata-mata, tidak ada nafsu. Padahal dia taat pada Allah Ta'ala. Kita ni ada akal dan nafsu. Kadang-kadang kita ikut akal, kita berfikir secara waras. Kadang-kadang kita ikut nafsu kita. Kan, kita dua sekali. Maka sebab itu kita ni berdosa. Tapi bila kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka sekalian dosa kita itu Allah hapuskan, kita mulia. Dengan sebab kita bertaubat, kemuliaan itu kembali balik kepada kita. Tapi kalau kita berdosa, tidak bertaubat pada Allah, maka kita golongan yang fasik. Bila kita dah bertaubat kepada Allah, kefasikan itu akan hilang, akan pergi, dan kita kembali mulia di sisi Allah Ta'ala bila mana kita bertaubat kepada Dia. Dan kita pun tak sunyi daripada melakukan dosa, tapi yang penting kita bertaubat kepada Allah, kita diangkat semula darjat oleh Allah Ta'ala. Sebab itu juga malaikat, kan, malaikat ni dia memang jenis taat dah. Tapi kita yang ada akal dan nafsu boleh taat pada Allah, kita lebih mulia daripada malaikat. Kalau kita boleh taat pada Allah lah, kan. Sebab bandingan kita dengan malaikat tu, kita diuji oleh Allah, kan. Kita diuji tuan-tuan. Apatah lagi syaitan yang dicipta oleh Allah itu juga dengan tujuan untuk menguji kehidupan kita. Kita diuji dengan pelbagai nafsu kita, kemudian syaitan yang menggoda kita. Tapi bila kita lawan nafsu, kita lawan syaitan, kita dapat menghadapi mereka tuan-tuan, kita mulialah. Tapi malaikat dia tak diuji. Dia tak diuji macam kita, kan. Kita tak diuji. Sebab tu kita ni diuji, tapi kita dapat mempertahankan keimanan. Itu merupakan suatu bentuk kehebatan yang Allah kurniakan pada kita lah tuan-tuan. Sebab itu juga kalau kita lihat bila mana bandingan, kan, wanita ahli syurga dengan bidadari, wanita ahli syurga lebih mulia daripada bidadari tuan-tuan. Bidadari dengan wanita ahli syurga, wanita ahli syurga lebih mulia. Sebab apa? Sebab wanita ahli syurga itu diuji di dunia, bidadari tak diuji. Mereka tak diuji, mereka hanya menanti suami mereka di dunia ni untuk mengahwini mereka di akhirat esok. Dia tak ada apa-apa. Tapi wanita bila diuji dan dia jadi ahli syurga, maknanya dia lebih mulia daripada bidadari tuan-tuan, kedudukan wanita, kan. Baik. Sama juga Allah sebut dalam Quran dalam ayat yang lain, kan,
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kan sesungguhnya kami ciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Maknanya kita punya bentuk ciptaan Allah Ta'ala bagi kita ni bentuknya sebaik-baik kejadian dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang Allah cipta yang lain. Itu antara kelebihan manusia ni tuan-tuan. Sebab itu juga bila mana kita lihat tak sepatutnya bagi seorang manusia yang mulia ini memohon perlindungan kepada golongan jin, syaitan. Kita lebih mulia. Kenapa kita nak minta pertolongan kepada jin dan syaitan? Kita minta kepada Allah yang maha mulia, yang maha perkasa. Silaplah tuan-tuan. Kan tu sebab bila ada orang pergi ke tempat-tempat yang terpencil, sunyi, jauh daripada penempatan, hutan belantara dan sebagainya, mereka akan minta pada tok-tok lah, maknanya datuk-datuk, anak cucu nak tumpang masuk, nak tumpang lalu, nak tumpang kencing, nak tumpang berak, semua minta dekat dia. Kan? Ini silap tuan-tuan. Tak betul cara itu. Kan? Bukan minta pada dia. Ini merupakan amalan jahiliah. Sejak daripada zaman dulu lagi, Arab jahiliah pun tak begitulah tuan-tuan. Mereka minta pada golongan jin untuk orang kata apa, nak sebagai pelindung mereka. Ini sebelum surah Al-Jin kan. Wa anu kana rijalun minal ins ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya lelaki-laki di kalangan manusia memohon perlindungan kepada laki-laki di kalangan jin, maka bertambah-tambahlah sombong mereka itu. Sombonglah tuan-tuan. Golongan jin, bila kita minta tolong dengan dia, minta perlindungan kepada dia, kita takut pada dia, dia belagaklah, actionlah dia. Silaplah kita minta dekat dia. Kita minta pada Allah Ta'ala. Itu sebab tuan-tuan, kita dah sebut dah dulu kan, bila kita nak masuk tempat-tempat yang terpencil, sunyi, jauh daripada penempatan, hutan belantara ni, Nabi ajar kita baca isti'azah. Isti'azahnya ialah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini zikir yang diamalkan, dibaca 3 kali waktu petang, tuan-tuan. Zikir Rasulullah yang dibaca setiap petang 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna daripada segala kejahatan makhluk. Dia punya kelebihan bila kita baca 3 kali waktu petang ni tuan-tuan, ialah boleh mengelak kita daripada kita disengat, dipatuk ular dan dilakukan perkara yang tak baik oleh haiwan binatang. Ini berdasarkan hadis bila mana seorang sahabat Nabi cerita dekat Nabi. Cerita Nabi, dia kata, semalam aku disengat oleh kalajengking. Kata sahabat tu, kata Nabi kata, kalau kamu baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq semalam, pasti kamu tak akan disengat oleh kalajengking semalam. Baca 3 kali tuan-tuan petang. Dan bila kita nak singgah mana-mana tempat yang Nabi sebut, sesiapa yang singgah satu-satu tempat, kemudian dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka tidak akan dapat apa-apa yang boleh memudaratkan dia hingga dia berpindah daripada tempat tersebut. Baca sekali ya. Baca sekali ya tuan-tuan. Ini isti'azah. Kita isti'azah minta perlindungan kepada Allah, bukan minta kepada sesiapa tuan-tuan. Minta pada yang maha berkuasa, yang maha kuat, maha pelindung, penolong, Allah Ta'ala. Bukan makhluk, bukan siapa-siapa tuan-tuan. Jadi sebab itu kita ni lebih mulia daripada golongan jin. Kenapa kita nak minta pertolongan kepada mereka? Tak sepatutnya tuan-tuan. Silaplah kan. Kita telah meletakkan diri kita rendah, hina di hadapan golongan jin yang sebenarnya mereka itu lebih rendah daripada kita. Kita lebih, maknanya kita lebih mulia di sisi Allah Ta'ala. Baik. Kemudian adakah jin
menyakiti manusia. Adakah jin boleh menyakiti manusia? Kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, sesungguhnya jin boleh menyakiti manusia dan ia sabit dan tidak boleh diingkari akan perkara ini. Maknanya jin boleh menyakiti kita. Dia boleh menyakiti kita. Dia boleh mengganggu kita. Dia boleh merasuk kita, masuk ke dalam badan seseorang, mengganggu fikirannya, hatinya, menyakiti tubuh badannya, menyebabkan dia tak boleh tidur, makan tak selera, menyakiti dari sudut sampai ke tak boleh jadi gila dan sebagainya. Itu memang Allah izinkan mereka untuk menyakiti kita, kan? Jadi kita nak kena ni lah, kita nak kena ada, orang kata apa, pelindung diri daripada mereka boleh menyakiti kita. Mereka boleh, tapi kalau kita ada zikir, doa pelindung, insya-Allah ia boleh menjadikan ia penghalang daripada mereka menyakiti kita, tuan-tuan. Itu yang penting tu. Dia boleh buat sakit pada kita, tapi kita ada ayat-ayat pelindung, kita ada zikir pelindung, kita ada doa-doa pelindung yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang kita nak kena amalkanlah, kan? Kena amalkan, barulah kita dapat jaga diri kita daripada gangguan sakitan begitu dia, daripada penyakit, kesakitan yang dilakukan oleh mereka kepada kita, kan? Baik. Dan mereka menyakiti manusia ni, tuan-tuan, tanpa sebab. Bukan sebab apa, kan? Maknanya dia nak zalim kita, dia nak sakitkan kita. Itu terpulang pada mereka, tuan-tuan. Setengah orang pasal apalah aku bukan buat apa-apa kan? Aku bukan jahat pun, aku bukan buat kacau orang pun. Dia bukan begitu. Dia bukan soal bila kita ganggu orang, kita kacau orang, kita buat jahat, maka kita akan disakiti oleh jin. Tak. Bukan sebab itu. Dia nak sakiti kita, dia sakit, terpulang pada dia lah, kan? Apatah lagi kalau kita ambil dia sebagai pendamping kita pula, kita pergi terima dia pula sebagai kawan kita, pendamping kita, kan? Untuk tolong kita buat kerja, untuk mengubat orang, untuk nak kuat silat, untuk nak apa lagi, nak jadi orang kata apa, orang yang kebal dan sebagainya. Ada tu yang kadang-kadang tak lut tu, kan? Apa itu, rendam tangan dalam minyak yang panas tapi tak rasa apa. Tu dia. Tu ilmu syaitan, tuan-tuan. Ilmu syaitan semua tu. Ni semua ambil ni jadi masalah. Salah, tuan-tuan. Jangan duk ambil lah. Kita pergi berkawan dengan dia, terima dia sebagai kawan. Dia bukan kawan kita. Syaitan ni musuh kita. Allah sebut, kan? Apa tu? Allah kata apa? Wala tattabi khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu Allah ma la ta'lamun. Allah kata, jauhilah syaitan, jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan tu bagi kamu musuh yang nyata, kan? Hanya saja ia menyuruh kamu untuk melakukan perbuatan jahat dan juga keji, dosa. Ni pergi berkawan dengan dia pasal apa? Salah kita lah. Dia bukan kawan kita, dia musuh kita, kan? Syaitan ni musuh, dia pergi cari jadi kawan pula dah. Silap lah, kan? Dia bukan kawan, dia akan memudaratkan kita. Lebih-lebih lagi pada waktu kita dah meningkat usia, dah uzur, dah tak larat, masa itulah dia akan kacau kita, sakiti kita, tuan-tuan, kan? Sebelum tu dia tolonglah kita, dia bagilah apa-apa yang patut, kan? Hajat kita ditunaikan oleh dia, kan? Tapi saat-saat nak meninggal dunia, masa itulah dia akan menghadapi suatu keadaan yang sangat
menyakitkan dan juga boleh menyebabkan orang lain juga terganggu. Makna kata menyusahkan orang lain, sebab dia duk amal benda-benda yang karut kan, ilmu hitam dan sebagainya, dan macam-macam lah kan. Ini benda-benda macam ni tuan-tuan jangan duk ambil, jangan duk ambil kan. Macam-macam sekarang ni ilmu silat, kadang-kadang tu ada kaitan dengan campur aduk zikir-zikir yang tertentu kan. Ilmu kebatinan ada seorang tu dia pergi ambil ilmu tu tuan-tuan, sampai sekarang ni dia sudah jadi sakit, kena dah, walaupun dia masih muda lagi, belum tunggu tua lagi tuan-tuan, dah macam-macam gangguan dah pada dia, macam-macam kan. Dia tak boleh senang duduk, tidur pun tak senang, kacau lah tuan-tuan, pasal dia ambil ilmu kebatinan. Dia ada dia punya kumpulan-kumpulan tertentu dia, kan? Kumpulan makrifat ke apa benda, entahlah, hakikat makrifat ke apa kan. Ini benda-benda macam ni kaut tuan-tuan, so sudah ambil kan? Tak payah. Kita amalkan doa, zikir kan, yang Nabi ajar, cukup. Itu dah memang, itulah paling baik. Tak ada lebih baik daripada itu dah kan. Sebab itu merupakan suatu yang Nabi ajar tu, satu benda yang Allah ajar pada Nabi, wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita nak tahu ni, nak kenal, dan kita nak amalkan sama-sama tuan-tuan. Kita tak nak amal benda-benda yang karut, yang mengarut macam-macam sekarang amalan pun tuan-tuan, entah-entah daripada mana pula kan. Dia reka-reka, kemudian dia kata ni fadilat tertentu. Fadilat apa dia kan? Dia reka fadilat dia, kelebihan tu dia reka-reka, sekian. Yang Nabi tak sebut pun tuan-tuan. Dia bukan wahyu daripada Allah pun. Dia amalan-amalan melalui mimpi-mimpi. Oh, semalam aku mimpi kan, tok guru mimpi kan, tok guru yang mimpi tu, ataupun kawan mimpi, dia pun ajarlah pada tok guru tu pun ambil kan. Macam-macam sekarang ni, mimpi lah, ilham lah kan, apa lagi macam-macam lah. Dia reka-reka lah, reka banyak tuan-tuan sekarang ni reka. Ni panggil amalan tok guru kan. Amalan tok gurau pun ada juga, tok garu semua ada kan. Itu semua, kalau amalan itu bertepatan dengan amalan yang Nabi ajar, ambil. Tapi kalau amalan itu tidak bertepatan dengan apa yang diajar oleh Nabi, tinggalkan tuan-tuan, tinggalkan, jangan duk ambil. Itu sebab kita ada sandaran, sanad kan. Itu sebab Abdullah bin Mubarak kata, al-isnad minad din, laula al-isnad laqala man qala ma sya. Kata Abdullah bin Mubarak, sanad itu daripada agama. Mana sanad ni maknanya sambungan sampai Nabi. Dia benda tu asal daripada Nabi, diperturunkan melalui sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama-ulama kita, sampailah kepada kita, disampaikan oleh al-ulama warasatul anbiya tu, ulama pewaris Nabi ni tuan-tuan. Ulama yang mewarisi apa yang Nabi sampaikan, bukan dia mereka-reka sesuatu yang bukan daripada Nabi. Itu dia kata ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi-Nabi. Dia mewarisi apa yang Nabi sampaikan. Penurunan tu sampailah kepada ulama yang jujur, yang amanah, yang tidak mereka apa pun kan. Dan kalau tidak ada sanad, maka orang akan berkata apa yang dia nak kata. Dia cakaplah apa dia nak cakap. Dia boleh cakaplah, dia kata Nabi Adam turun kena dari gunung jerai kan. Apa dia punya sanad, apa sumber dia? Tak ada sumber, tiba-tiba begitu kan. Pedang Salahuddin Al-Ayyubi tu, dia punya besi pedang tu dibuat di gunung jerai, asal daripada gunung jerai juga kan. Habis Sayyidina Osman pun sampai ke Kedah lah. Masa bila Osman bin Affan sampai entahlah kan, karut tuan-tuan. Kemudian pula bila selawat je, Rasulullah hadir di majlis selawat. Siapa berselawat, Rasulullah hadir pada majlis selawat tu. Habis tu kalau semua 10 majlis selawat, 10 tempat Nabi hadir. Oi,
Mana pula Nabi ada 10 orang ke? Ni semua tak masuk akal tuan-tuan, tapi ada disebut begitu. Ayah kan, macam-macam. Ini pelik dengan dua ambil kan. Tu yang satu itulah apa, roh berpindah-pindah. Aduh, ni semua ajaran Buddha Hindu punya tuan-tuan. Sesiapa yang beriktikad dengan iktikad ini kafir. Benda ini bukan benda main-main, khilaf. Ini bukan benda khilaf tuan-tuan. Ini benda boleh bawa kepada kekufuran. Ada pula roh Abu Bakar boleh pindah ke roh ke jasad Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian roh pada jasad Imam Ahmad pula akan berpindah ke roh yang lain pula dah, kepada badan yang lain pula dah. Tentu roh ni berada di alam barzah dah. Dia akan mendapat nikmat ataupun azab. Kalau macam tu, kalau roh boleh berpindah-pindah, maknanya dia tidak dia mendapat nikmat dan azab di alam barzah lah. Tak betul kan? Dia kata, Tok Guru dia kata, Tok Guru kata pun tengoklah apa sandaran dia. Kalau hang orang alim, hang mesti tapih dulu. Kita bukan kira Tok Guru kata tuan-tuan. Kita kira apa yang disampaikan itu mesti bersumberkan kepada Nas, Al-Quran, Sunnah. Ini sumber kita. Dia bukan reka-reka benda ni. Baik. Kemudian tu masuk tu soalan ni. So tu apa? 10 minit lagi. Baik. Bahkan dalam hadis yang sahih, iaitu seorang pemuda Ansar, dia pernah diganggu oleh jin, dengan datangnya jin itu dalam bentuk apa tu, ular. Dan bila mana jin tu betul ular, dia pukul ular tu mati, dan jin mengganggu pemuda tersebut selepas ular tu dipukul. Sebab tuan-tuan, bila ular, kita jumpa ular, kita pukul lagi, kita tanya dulu, kamu jin ke kamu ular? Kalau kamu jin, sila keluar. Tanya 3 kali sebelum kita pukul. Sebab kita bimbang kalau kita pukul tu jin, maka keluarga dia akan menuntut bela. Di atas kematian keluarga dia, dia akan menyakiti kita yang membunuh saudara dia tuan-tuan, keluarga dia. Itu kita kena hati-hati. InsyaAllah kita sambung lepas ni sikit lagi. Kita respon pada soalan. Dah masuk waktu dah. Soal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. InsyaAllah.
La ilaha illallah wa salli ala Muhammad wa ala Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wadah. Baik, ada soalan yang dihantar kepada saya ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada keraguan untuk ditanya. Pertama, bolehkah roh orang-orang yang sudah mati kembali ke dunia? Jawapannya, tidak boleh. Roh orang yang meninggal dunia berada di alam barzakh, alam antara dunia dan akhirat. Dia tidak kembali lagi ke dunia. Kalau dia boleh kembali ke dunia, dah tentulah roh itu, misal kata orang yang kena bunuh, kan? Kalau roh tu balik ke dunia, tentu dia akan cari pembunuh dia. Siap aku bunuh balik. Kan? Tak ada dah. Dia tak balik dah. Macam orang tua-tua kita kan, bila malam Jumaat, nasi jangan bagi habis, sebab ada yang nak balik makan nanti. Mana roh mak bapak kita nanti akan balik makan nasi dan periuk malam Jumaat je lah. Kan? Mana mari entahlah, tak ada sandaran apa langsung. Satu lagi malam raya pun sama juga. Ini semua rekaan semua ni mengarut, kan? Malam raya macam tu juga. Roh orang yang mati akan pulang malam hari raya, kan? Malam raya tu dia mari. Dia tahu pula bila nak raya tu, dia tahu. Lepas tu simpanlah makanan sikit untuk dia. Dia nak makan. Tak ada dah. Ini karut ini semua ni, ya. Itu yang pertama. Tak ada dah. Roh tidak kembali ke dunia lagi dah. Kalau boleh tuan-tuan, mereka, kalaupun roh nak balik kembali untuk apa? Untuk beramal soleh. Dia akan balik ke amal soleh. Kalau roh boleh balik ke dunia, dia akan melakukan amal soleh. Tapi dah tak boleh dah. Itu sebelah Quran tu kan. Wa qala rabbirji'un a'mal salihah. Wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia untuk aku melakukan amal soleh. Roh bercakap dengan Allah, minta pada Allah untuk balik ke dunia, tapi tak ada dah. Tak ada peluang lagi dah. Kalau boleh balik, kan? Tak boleh dah. Yang kedua, ada yang mengatakan roh-roh orang alim syekh ada yang dilepaskan seksa kubur mereka dan menjadi pendamping orang-orang yang terpilih yang masih hidup di dunia, dengan alasan untuk mendekatkan diri orang-orang terpilih ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betulkah? Jawabnya, tak betul juga. Tak ada roh-roh orang-orang saleh pun tidak akan dilepaskan daripada alam barzakh untuk dia berada di alam dunia kembali, mendampingi orang-orang untuk nak mengajak orang tersebut melakukan perkara yang taat pada Allah. Tak ada lagi dah, tuan-tuan. Ada yang mengaku ada masa satu hari itu ada almarhum Dr. Rundin ceritalah, dia sebut ada seorang pesakit, dia kena rasuk. Jadi orang yang kena rasuk tu, jin tu bercakap. Jin tu cakap apa? Dia kata dia roh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Oh, dia mengaku tu. Hak dia masuk dalam badan itu Rijalul Ghaib. Maknanya roh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lalu Dr. Rundin dia cakap Arab lah dengan roh tu. Kalau dia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mesti pandai cakap Arab. Dr. Rundin cakap Arab dengan dia, tak kerti cakap Arab. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani apa? Mengaku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir itu orang Arab, tuan-tuan. Dia bukan orang Melayu. Bila Dr. Rundin cakap Arab, dia tak kerti cakap Arab. Nampak tak? Penipu tak tipu jin, tuan. Ni jin, ni bukan roh siapa-siapa. Roh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tu dah temberang dia, tuan-tuan. Cakap Arab pun tak kerti. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani apa, kan? Tu dia cerita ke kami. Jadi tak betul lah tu. Tak ada lagi dah. Roh tak masuklah badan orang dah. Itu sebab tuan-tuan, kadang-kadang ada setengah tu bila orang mati kan,
kita nampak dia macam hidup semula kan. Tengok dia kan. Itu siapa dia? Tu qarin. Qarin si mati tu. Yang duk nampak orang berupa macam dia tu kan. Hidup balik lah kiranya. Duk belega roh tu, duk belega tu bukan roh. Tu bukan roh dia, itu qarin dia. Bukan roh si mati tu belega-lega dah. Tuan-tuan, roh tu tidak belega lagi dah. Dia berada di alam barzah, sama ada di azab ataupun mendapat nikmat. Dua keadaan lah. Sama ada roh itu akan berada di kalangan orang-orang beriman ataupun orang-orang yang tidak beriman. Dua tempat, sebagaimana syurga dan neraka. Itulah juga tempat di akhirat esok. Kan? Cuma dari sudut roh orang yang meninggal dunia, dia boleh mengetahui apa yang dilakukan oleh keluarga dia melalui roh yang datang kemudian, yang meninggal kemudian, yang dikenali oleh roh yang meninggal tersebut. Dan roh yang baru datang ke makam di alam barzah tu kan, dia tahu dan kenal keluarga kita, boleh tanya lah. Itu boleh. Mana hubungan roh dengan roh sajalah. Roh yang baru mati masuk ke alam barzah dengan roh yang sudah lama. Misal kata seorang suami meninggal, bapa meninggal. Okey, lepas tak berapa lama kemudian jiran meninggal. Jiran kepada bapa tu dia kenal lah jiran. Dan jiran tu sebelah rumah kita, keluarga dia, tahulah keluarga si mati tu macam mana kedudukan dia, apa yang jadi. Jadi maknanya bila mana jiran tu meninggal, kemudian dia masuk ke alam barzah, roh tu dia boleh kenal. Dan dia boleh tanya bagaimana keadaan keluarga dia. Dia boleh tanya melalui interaksi roh dengan roh. Itu di alam barzah. Sebab dia datang kemudian, dia tahulah apa yang berlaku sebelum tu. Tu boleh lah. Itu sebab dia boleh tanya bagaimana keadaan isteri dia, anak-anak dia. Dia boleh cakap lah. Mana kalau berita yang disampaikan itu berita yang baik, maka menggembirakan roh yang mati tu. Tapi kalau berita tu berita tak baik, mendukacitakan dia lah. Itu je lah kan. Sebab dia tanya isteri macam mana kan. Kira-kira isteri kata, isteri dah kahwin lain, dia kata dia. Kahwin lain dah kan. Nampak tak? Macam tu. Ataupun mungkin bila mana satu keadaan lain tuan-tuan, bisa kata isteri dah meninggal, tiba-tiba kita tak jumpa di alam barzah. Menunjukkan apa? Isteri itu berada di satu tempat yang lain, bukan bersama dengan orang-orang beriman. Dia bersama dengan orang-orang yang tidak beriman, tuan-tuan. Maka kita juga menyedihkan dia. Dia dah meninggal dia, tapi sebab apa tak jumpa di alam barzah? Pasal dia tidak berada bersama-sama dengan golongan orang-orang beriman. Mana boleh jumpa di alam barzah esok, tuan. Apatah di alam akhirat pun boleh kita jumpa juga. Kalau kita satu syurga dapat jumpa. Kalau neraka tempat yang berbeza tak jumpa kan. Kemudian kalau mereka bukan roh, daripada golongan apakah mereka ini? Jin qarin. Sama ada jin ataupun qarin tu pun jin juga. Qarin tu jin, syaitan. Syaitan tu minal jin. Qarin tu jenis yang sentiasa mengekori kita. Ke mana kita pergi, dia ikut, dia pendamping kita. Dia yang duk hasut kita jahat tu, yang duk bagi tahu pada kita jangan buat benda baik, buat benda jahat. Dia duk hasut tu kan, dia ikut dia lah tu kan. Tu qarin nama dia. Dia memang ada pada setiap orang. Hatta Nabi kita Muhammad SAW pun ada qarin. Cuma qarin Nabi diislamkan satu ya. Nabi tidak boleh dihasut di syaitan. Sebab syaitan yang damping dengan itu telah pun diislamkan. Tapi kita tak. Kita memang jahat punya qarin tu. Itu yang jahat. Yang qarin yang baik ada malaikat. Dua malaikat yang mencatat amalan kita tu qarin juga. Mana qarin ni menemani kita. Dua malaikat menemani kita, dan satu syaitan menemani kita.
Jadi dua malaikat tujuannya untuk menulis catatan yang baik dan catatan yang tak baik. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kan, kiraman katibin mengetahui apa yang kamu lakukan. Raqib dan atid, tu malaikat yang duduk sebelah kita ni, kiri dan kanan kita ni, sentiasa mencatatkan apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, semua dia catat. Mana dia menemani. Yang ni yang baik lah, kan, ini yang baik. Yang jahat, syaitan di belakang kita. Tu maknanya itu bukan roh si mati lagi dah yang masuk ke dalam badan seseorang, yang merasuk tu bukan roh, itu adalah jin maupun qarin, syaitan lah. Itu jawapan dia lah. Okey, cukup setakat tu dulu kita punya kelas pada ni. Mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaat. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.